Buletin Didik 18 November bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa UPBA bagi tahun 2021 yang akan berlangsung pada bulan Februari dan Mac tahun hadapan boleh menyimak jadual waktu peperiksaan di laman web rasmi Lembaga Peperiksaan seperti yang tertera bermula hari ini. Menurut kenyataan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin di laman Facebook beliau, semua calon diingatkan supaya merujuk jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu mereka patuhi. Dalam pada itu, calon juga dinasihatkan untuk merujuk garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang dimuat naik di portal rasmi KPM seperti yang tertera. Ia bagi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan dan pencegahan penularan wabak COVID-19. 900 pelajar pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET berpeluang memperkukuhkan kemahiran bersama pengeluar sarung tangan getah terbesar dunia Top Glove Corporation Berhad. Organisasi itu memeterai perjanjian persefahaman bersama Kementerian Pendidikan KPM hari ini yang menawarkan latihan industri kepada pelajar TVET di peringkat antarabangsa selain turut menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat. Dengan kebangkitan revolusi industri 4.0, negara amat memerlukan kemahiran aras tinggi dalam bidang teknikal. Sebagai syarikat pengeluar sarung tangan terbesar di dunia, kerajaan mengharapkan para pelajar dapat memanfaatkan pengetahuan industri yang seterusnya memacu mereka untuk lebih berdaya saing, cekap dan berkemahiran tinggi. Untuk pihak Top Glove, mereka akan dapat workforce, pekerja yang mempunyai kemahiran. Bila mereka telah dilatih di sini, lagilah mudah untuk kalau lain hari nak absorb, nak dijadikan pekerja di sini, lagi mudah. Jadi untuk pihak Kementerian Pendidikan juga, khususnya untuk bahagian TVET, kita sangat mengalulukan kerjasama ini kerana ia membekalkan satu platform untuk pelajar kita untuk memperolehi kemahiran tersebut dengan equipment, dengan work culture dan sebagainya. Perjanjian persefahaman selama 5 tahun antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Top Glove dijangka dapat memperkasakan sektor TVET Malaysia. Majlis menandatangani perjanjian itu diwakili Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Zanariah Ahmad bersama Pengurus Besar Kumpulan Sumber Manusia Lok Kian Mun dan turut disaksikan Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahang Sun. Untuk rekod, terdapat seramai 80,000 pelajar TVET di seluruh Malaysia. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa berusaha memastikan kurikulum yang digubal relevan dengan keadaan semasa. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin dalam Dewan Rakyat hari ini, silibus semasa berkaitan perubahan iklim cukup memberi kefahaman meluas kepada murid-murid dari peringkat prasekolah hingga sekolah menengah. Elemen berkaitan dengan perubahan iklim telah diterapkan dalam topik tertentu berkaitan cuaca dan iklim dalam mata pelajaran geografi, sains, sejarah serta reka bentuk teknologi. Dalam mata pelajaran tersebut, murid didedahkan dengan pengetahuan dan kefahaman mengenai cuaca dan iklim. Murid turut diberikan pendidikan melalui kerja lapangan, kajian kes dan aktiviti pembelajaran berasaskan projek. Tambah Datuk Muhammad, elemen perubahan iklim ini turut diterapkan dalam mata pelajaran lain, antaranya Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Ekonomi, Pendidikan Sivik serta Pendidikan Islam dan Moral. Malah pelajar juga didedahkan dengan aktiviti literasi pencerapan cuaca dan iklim dalam pembelajaran luar bilik darjah. Bagi mempertingkatkan lagi kesedaran dan pengetahuan pelajar dalam isu ini, KPM turut menganjurkan siri webinar dan ceramah yang disampaikan oleh pihak badan bukan kerajaan serta bahan bacaan dalam bentuk bercetak dan digital. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Alamin turut memaklumkan KPM sentiasa prihatin dalam memperkukuh langkah intervensi kesihatan mental di peringkat sekolah. Menurut beliau, 2 strategi diterapkan bagi menambah baik program Minda Sihat untuk para pelajar. Strategi pertama ialah meningkatkan kesedaran kepentingan kesejahteraan mental melalui promosi minda sihat. Strategi kedua ialah melaksanakan saringan dan intervensi minda sihat.
Tambahnya, kedua-dua strategi tersebut bertujuan mengenal pasti gejala awal yang memberi kesan kepada pelajar selain bertujuan meningkatkan kemahiran murid dalam mengendalikan masalah emosi dan tingkah laku. Dalam pada itu, bagi murid yang menunjukkan tanda kecelaruan emosi seperti kemurungan dan kebimbangan yang teruk, pihak sekolah akan berbincang bersama ibu bapa atau penjaga untuk merujuk murid berkenaan kepada pakar perubatan. Selain itu, program pembimbing rakan sebaya PBRS turut digunakan sebagai pendekatan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan psikososial dan emosi murid. KPM yakin usaha berterusan dapat menyokong murid-murid mengurus emosi dengan baik. Sekolah di Sabah tetap akan bercuti pada 30 dan 31 Mei tahun depan sempena cuti umum Tadau Keamatan meskipun tarikh itu adalah hari persekolahan dalam takwim persekolahan 2022-2023. Pengarah Jabatan Pendidikan Sabah Datuk Dr. Mistirin Radin berkata, tarikh itu adalah cuti kelepasan am yang diwartakan kerajaan negeri dan sekolah di negeri terbabit tetap tertakluk kepada ketetapan berkenaan. Jelas beliau, cuti kelepasan am negeri tidak diambil kira dalam pengiraan hari persekolahan takwim persekolahan Kementerian Pendidikan sejak dahulu lagi. Dalam konteks ini, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan akan bercuti pada 30 dan 31 Mei dan tarikh itu adalah hari bekerja bagi negeri lain. Perkara itu juga adalah sesuatu yang baru kerana selama ini dua tarikh itu berada dalam tempoh cuti persekolahan pertengahan tahun. Pihaknya mendapat banyak pertanyaan daripada pengetua dan guru besar berkaitan takwim persekolahan 2022, khususnya tarikh 31 Mei sebagai hari persekolahan. Kembali di Buletin Didik. Jumlah permohonan pelajar antarabangsa untuk melanjutkan pengajian di Malaysia kembali meningkat pasca pandemik COVID-19. Perangkaan Education Malaysia Global Services EMGS setakat 31 Oktober lalu menunjukkan lebih 33,000 permohonan diterima dan dijangka mencecah 40,000 menjelang akhir tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif EMGS Muhammad Razlan Jalaluddin, 50,000 permohonan diterima pada 2019 sebelum berlaku penurunan kepada 30,000 tahun lalu. Pada masa ini, negara China masih mencatatkan jumlah permohonan ataupun pelajar antarabangsa paling tinggi, diikuti oleh Indonesia, Bangladesh dan juga Pakistan. Alhamdulillah, yang mengejutkan kita adalah permohonan untuk pengajian di peringkat sarjana dan kedoktoran itu meningkat dengan amat drastik. Untuk tahun ini, untuk sehingga Oktober sahaja, kita mencatatkan lebih 10,000 untuk PhD. Beliau hadir pada majlis pelancaran portal Discover Education Malaysia di Ibu Negara siang tadi. Ia dirasmikan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Tambahnya lagi, antara bidang pengajian yang sering mendapat permintaan tinggi ialah sains, perniagaan, sains sosial dan keuangan Islam. Malaysia juga diyakini berupaya menjana kesan gandaan menerusi aliran tunai mencecah 15.6 bilion ringgit sekiranya 250,000 pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian menjelang 2025 seperti yang disasarkan kerajaan. Yuran pengajian berpatutan, kos sara hidup dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara antara penarik pelajar untuk melanjutkan pelajaran di negara ini. Parlimen Malaysia perlu menjadi pusat rujukan dalam mewujudkan perpustakaan digital. Justru Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim berkata, perolehan dana daripada pihak berkaitan diperlukan bagi membolehkan bahan digital diarkibkan. Perpustakaan kita dengan bahan-bahan digitalnya mesti kita berikan tumpuan untuk mendapatkan dana tahun hadapan. Apa yang kita perlukan? Mewujudkan perpustakaan digital yang terbaik.
bagaimana Parlimen harus menjadi wira dalam kempen bahasa kebangsaan. Mari kita libatkan bukan Melayu ramai dalam kempen-kempen kita dan kita juruskan kepada tajuk-tajuk yang boleh sama-sama diminati oleh murid serta para siswa kita di universiti. Tan Sri Rais merasmikan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Parlimen di Ibu Negara tengah hari tadi yang turut dihadiri timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon. Beliau kemudian meluangkan masa melawat pameran manuskrip dan nadir Parlimen. Pameran mengetengahkan koleksi terpilih manuskrip prosiding, undang-undang, pembangunan negara dan diplomasi Parlimen. Membawa tema Citra Tinta Warisan Parlimen, koleksi dipamerkan mulai bulan ini hingga Januari tahun depan. Penjawat awam diingatkan polisi kerajaan adalah bersifat dinamik. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata, segala perubahan dilaksanakan dalam perkhidmatan awam juga bertitik tolak daripada polisi yang perlu bergerak selari dengan garis perubahan teknologi. Beliau turut menegaskan kegagalan penjawat awam memahami keperluan menyebabkan pelaksanaan polisi menjadi tidak bermakna. Tan Sri Muhammad Khairul berucap pada Majlis Penganugerahan Tokoh Alumni Tersohor UKM atas sumbangan dan pencapaian cemerlangnya dalam perkhidmatan awam dan UKM. Tambahnya, polisi sepatutnya membawa negara ke satu tahap lebih tinggi dan tidak boleh bersifat kosmetik yang hanya mengubah rupa bentuk fizikal negara. Pada majlis itu, Tan Sri Muhammad Khairul menerima anugerah itu daripada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir yang juga Chancellor UKM. Tuanku Muhriz kemudian berkenan melancarkan buku koleksi ucapan dan coffee table KPPA pada majlis yang turut dihadiri Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dan Naib Chancellor UKM Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman. Apabila padi tidak ditampi, manakan tahu bernas dan hampa. Apabila janji tidak ditepati, banyaklah seteru nahas pun tiba. Semanis-manis gula berpasir juga, sepahit-pahit jadam menjadi ubat. Maksudnya, pujuk rayu yang berisi tipu muslihat, perkataan yang keras tetapi mempunyai nasihat. Indonesia bercadang melaksanakan program vaksinasi ke atas kanak-kanak berusia 6 hingga 11 tahun. Langkah vaksinasi itu dilakukan selepas pelaksanaan program imunisasi ke atas golongan 12 hingga 17 tahun. Menurut Agensi Pengawasan Makanan dan Ubat-Ubatan BPOM, penggunaan kecemasan vaksin Sinovac sudah diluluskan selepas kejayaan uji kaji klinikal fasa 1 dan 2 yang memberi tumpuan kepada keselamatan dan immunogenicity. Setakat ini, menurut Kementerian Kesihatan Indonesia, lebih 194 juta dos vaksin COVID-19 diberikan sejak kempen bermula Januari lalu dengan 74 juta rakyat divaksinasi sepenuhnya. Manakala lebih daripada 26 juta kanak-kanak berusia di antara 12 dengan 17 tahun sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Lebih setengah juta pelajar menduduki peperiksaan kemasukan Universiti Kebangsaan di Seoul, Korea Selatan. Ia dianggap acara tahunan yang sangat penting kerana memberi mereka tempat di kolej dan universiti terkemuka dan dilihat sebagai kunci untuk masa depan cemerlang. Pihak berkuasa turut mengambil langkah luar biasa untuk meminimumkan gangguan bagi membantu pelajar menduduki peperiksaan itu. Antaranya termasuklah pejabat awam, bank dan pasaran saham yang dibuka lewat sejam daripada biasa untuk membantu mengurangkan trafik dan memastikan pelajar tiba tepat pada masanya. Dikenali sebagai Sunyong, ujian 9 jam itu penting bukan sahaja untuk mendapatkan tempat di universiti terkemuka tetapi juga status sosial yang tinggi, kerjaya yang menguntungkan dan juga prospek perkahwinan. Tekanan besar ke atas pelajar dalam sistem pendidikan ultra kompetitif Korea Selatan dikatakan menjadi punca kemurungan remaja. Sejak tahun lalu, COVID-19 menambahkan tekanan kepada pelajar, ibu bapa dan pihak berkuasa pendidikan. Mereka yang menduduki peperiksaan perlu menghadiri kelas secara dalam talian 2 minggu sebelum ujian, manakala pelajar lain dan keluarga mereka dinasihatkan untuk tinggal di rumah. Keputusan peperiksaan akan diumumkan pada 10 Disember depan.
Pondok menjadi bangsal. Bangsal ada di hujung desa. Usul menunjukkan asal. Bahasa menunjukkan bangsa. Nyamuk mati, gatal tak lepas. Maksudnya, menaruh dendam kepada orang yang berbuat jahat, meskipun yang jahat itu sudah dihukum. Masih di Buletin Didik, terus ke laporan sukan. Perlawanan timbal balik suku akhir Piala Malaysia malam ini akan menjadi peluang kedua buat pasukan-pasukan yang ketinggalan dalam aksi sebelum ini. Sarawak United tidak terkecuali dengan masih mempunyai peluang membuat kejutan apabila hanya memerlukan kemenangan dengan margin tipis sekurang-kurangnya 1-0 ke atas Terengganu FC untuk menjadi pasukan tunggal dari Liga Perdana yang masih meneruskan saingan ke fasa 4 terbaik. Naib juara Liga Perdana Sarawak United terus berusaha memotivasikan diri menjelang suku akhir kedua Piala Malaysia di sebalik masalah berkaitan gaji. Ketika ini barisan kenyalang emas ketinggalan 1 gol kepada Terengganu FC justru memerlukan sesuatu untuk mengubah nasib mereka. Perubahan ni mental kita lah. Kita kena comeback lah. Although kita kalah, tapi kita kalah dengan tim yang lebih baik, lebih bagus dari kita, tapi mental kita kena lagi solid, kena ada confidence untuk menentang Terengganu esok. Ella Varasan mengakui bukan mudah untuk melepasi tentangan skuad penyu yang sedang menikmati kemuncak prestasi ketika ini. Tetapi pemainnya juga mempunyai potensi ketika beraksi di halaman sendiri di Stadium UiTM malam ini. Sarawak United juga amat berharap tonggak importnya Sandro Da Silva dan Tyler Regan yang cedera dapat turun memperkuat pasukan bagi membantu penggempur utama Uche Akbar yang sudah mencetak 4 gol dalam saingan Piala Malaysia setakat ini. Sementara itu, Kedah Darul Aman KDAFC menagih khidmat penyerang Cece Kipre menjelang aksi suku akhir kedua menentang JDT di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Penyerang import kelahiran Ivory Coast itu terlepas peluang bersama skuad hijau kuning pada aksi suku akhir pertama selepas mengalami kecederaan tendon. Malah pada perlawanan Ahad lalu, Kedah turut terpaksa melupakan khidmat dua tonggak import Rabi Ataya dan M. Anumantan yang kini bersama skuad kebangsaan Lubnan dan Singapura. Sekiranya Cece Kipre yang sudah meledak 10 gol pada saingan Liga Super musim ini dapat diturunkan, sudah pasti dia akan digandingkan semula bersama Kepas Sherman di bahagian serangan sekaligus dapat memecah-kacirkan pertahanan JDT. I think just the medical staff and we just do very hard work, you know, but I just feel a bit better, so we just have training the last training again to see if I can be able to play, but it's on the good way, and hopefully tomorrow I'll be in the pitch. Untuk rekod daripada 5 perlawanan kedua-dua pasukan dalam saingan Piala Malaysia sejak 2017, skuad hijau kuning hanya menang sekali, seri sekali dan tewas 3 kali kepada Harimau Selatan. 4 slot separuh akhir hoki Piala Tun Abdul Razak Wanita 2021 hanya akan ditentukan esok. Selepas perlawanan terakhir kumpulan X dan Y, ekoran kutipan mata setakat 2 perlawanan menyaksikan tiada mana-mana pasukan yang dapat mengesahkan tempat. Dan aksi yang berlangsung hari ini pula berkesudahan dengan Kuala Lumpur menang 1-0 ke atas juara bertahan Pahang, sementara Melaka catat keputusan seri kedua berturut-turut berdepan Pulau Pinang. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, jaringan tunggal Kuala Lumpur hadir pada minit ketiga menerusi gol padang Nur Zafira Aziz. Dan kini keputusan seri bertemu Selangor esok sudah cukup untuk membawa Kuala Lumpur ke separuh akhir. Namun Selangor pula perlu mencari kemenangan untuk turut layak secara rasmi sebagai wakil kumpulan X. Sementara itu bagi saingan kumpulan Y pula, aksi Melaka dan Pulau Pinang tamat dengan keputusan seri tanpa jaringan untuk masing-masing akur berkongsi satu mata. Pertemuan Kedah dan Pulau Pinang esok bakal menjadi penentu dengan Pulau Pinang perlu meraih kemenangan jika mahu ke separuh akhir secara mutlak. Manakala Kedah pula hanya memerlukan keputusan seri untuk mereka mengesahkan slot ke separuh akhir Sabtu ini. Gelagat angkasawan China melakukan senaman Tai Chi di dalam kapal angkasa Shenzhou mengakhiri Buletin Didik. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.